Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini kita berjumpa lagi dalam satu lagi episod yang terbaru dalam Mana Suka Podcast. Dan saya membawakan kita lagi seorang, salah seorang kita punya subscriber dan juga sahabat lama saya. Ni zaman bila? Tahun 1990. Tak tahu nanti orang Nanti orang tahu kau umur berapa 90-an. 90-an dah. So basically kalau macam you guys tengok episod yang terdahulu, kita ada buat satu rakaman dengan Syafiq ataupun Apek, movie director tu. So basically yang ni Tara, kita adalah satu batch lah. So Tara, thank you so much sebab thank you so much for having me. sebab sudi datang dari jauh. Datang daripada Jalan Kenanga kau. Jauh. Jalan Kenanga sampai Oh, ni first time saya dekat Denai Alam ni. First time? Boleh cakap ke kita kat Denai Alam? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya fikir ni macam secret kan. Saya sampai ni, saya kata Alhamdulillah saya dapat akhirnya sampai ke Puaka juga. Sampai ke Puaka. Okey. Okey. Nama penuh kau mungkin kau nak bagi tahu pada penonton lah nama penuh kau tu apa kan, sebab bagi aku nama kau ni unik tau. And dalam sepanjang 40 tahun aku berkawan dengan orang, aku tak pernah jumpa nama macam kau. Oh, ya ke? Tak pernah. Cuba kita bagi nama kau. Nama saya Tara Amandia Putra. Tara Amandia Putra. Sebab Tara tu standard kan nama Raden, tak tahulah. So, tapi Amandia tu sebetulnya singkatan pada my parents name, anak kepada Osman dan Ida. Anak Man Ida. So my sister Amanda, dia so kena laki-laki takluk I lah pula, dia I. Amandia Putra. So my family side kalau sebelah my mom, laki-laki Putra, perempuan Putri. Senang. Tara Amandia Putra, Tara Amanda Putri. So anak my sister, Putra Abdul Attaf Putra. Putra Putri dia lah belakang-belakang. So basically kau ada darah campur Yes. Campur as in Malay, Indonesia ataupun macam mana? Java sama Bugis and Chinese. Java, Bugis, Chinese. Melayu langsung tak ada? Tak tahulah. Mestilah ada lah. Jangan sensitif sikit. So kalau kita bercakap dengan Tara kan, at some certain time kita akan dengar tau dia punya slang Indonesian dia keluar. Some certain time dia macam kapan kan gitu kan tiba-tiba kan. Okey Tara. Tapi Hafiz tahu bahasa Indonesia kan. So. Okey Tara, basically kalau dalam Mana Suka Podcast kita akan cerita pasal kisah-kisah seram lah. So berapa banyak kisah seram? Sebab aku tak sabar nak dengar kisah seram daripada versi kau lah. Oh ya ke? So aku rasa more pada macam daripada tanah Indonesia punya style, punya vibe kan. Jadi probably pretty much quite different lah. Kan? So berapa banyak cerita kau rasa kau nak kongsi dengan kita malam ni? Well, sebetulnya nak bagi cerita pun 2-3 mungkin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jom. Gorong lah. Harap kalian sabar ya. Sabar. Ceritanya tu banyak. Okey. Silakan cerita yang pertama. Kalau misalkan, because I cannot say it's a mujizat ke, alhamdulillah, tapi memang dari kecil tu kalau backtrack tu my granddad is general ya. So kalau nak kata pelindung tu adalah ya. So somehow or other I can feel, I don't know if I can say this. Cuk. Aku rasa mikrofon kau ni kena tolak atas lagi. Takut suara kau ni macam slow sangat. Kau kena aku kena cakap kuat sikit. Dah lama tak syuting. Okey, lepas tu jadi waktu kecil memang benda-benda ni jadi macam part of my life. Okey. Bukan sombong apa, tapi it's not something that I like to do, like to see. In fact kalau macam kau cerita sebelum ni tempat-tempat yang kau shooting tu, yang kadang-kadang aku nampak your podcast tu, aku nampak ada dalam screen. So basically that thing is possible lah. In fact dia kat sebelah kau pun ada juga. Kau ni kau jangan macam-macam lah. Tapi dia tak buat apa-apa. Sebab nanti aku cakap kenapa. Sebab waktu aku kecil aku pula cuak aku. Waktu kecil tapi besar tak boleh lapang. Kita kat luar ni guys. Waktu kecil one of the first experience aku ingat, aku main game. Aku ingat tak rumah aku dulu dekat by the way saya tinggal macam tempat salah satu tempat tu dekat PJ lah. Kat PJ? Rumah tu. So rumah tu in my room, it's a living room.
Dulu kan kita video game, Yes, yes. selalu main video game kan. Sega. Sega, Ah. right. And then my Sega was, jadi saya punya Sega tu ni TV, ini saya tempat game, sebelah tu jendela tingkap. 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 And then tingkap tu facing lawn lah, facing taman lah. Versi taman. So tak ada orang lah macam tu. So main game around this time lah, 8 9. Then that's my first experience. Saya pergi tengok the tingkap tu lah. The tingkap, dalam tingkap tu ada nampak orang tengok sini-sini macam ni. Muka orang. Muka orang lah, muka orang. Okey. Otak saya fikir, ni jiran datang suka-suka. Ya. Macam kan kita gated semua rumah ada gate Takkanlah gate saya dah tutup. Siapa lah kat sini? Saya nampak dia macam senyum. Saya senyum, dia tengok macam main apa, dia tengok main apa macam tu. Konon-konon macam kau main apa tu. So lama-lama muka dia ubah. Ada macam tengkorak je. So mata dia hilang. Mata dia hilang mulut tak ada, dia macam tengkorak. Saya ingat waktu saya kecil, saya tengok, saya dah tengok dia dah muka macam tu, saya macam tutup Sega saya dulu. Dah tak ada tiup-tiup dah kan. Ada tiup-tiup, matikan. So saya lari masuk bilik aku punya parents punya bilik lah. Kita ada my first experience. So daripada kecil tu memang tak tahu kenapa saya boleh memang boleh nampak. So basically kau masa tu kau dekat dalam bilik sebelah tu tingkap kan. Kau punya tempat duduk kau tengah main game ni dengan tingkap kau ni how far? Tak sebelah ni. Oh, just next. Just next. Ui, shit. Macam kita ni, macam window macam tu. So you can see the silhouette. Tapi kalau silhouette betul tu orang. Kau memang nampak the human figure lah. Human figure. So, that's my first experience. So setelah sejak itu, jadi saya dari kecil memang bolak-balik Ulang alik Jakarta KL So dekat Jakarta pun saya berexperience kat rumah kita dekat Southern Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, Kuningan. Tak, dekat Simpro. Simpro, okey. Dekat Jakarta Selatan rumah nenek saya lah, rumah keluarga So bawah tu kita ada piano, ada satu ruang macam study room. Okey. Waktu kecil kan biasa kita tidur siang tidur tengah hari kan. Itu kena tidur. Tak tidur kena rotan. Terus cousin-cousin saya tidur, saya pula tak nak tidur pula. Saya tengok, saya pergi cari cousin-cousin saya. Cousin saya lagi tidur kat atas. Tu saya buka pintu yang study room itu. Muka nak serupa macam dekat yang saya nampak waktu saya kecil tu. Ada kat situ. Tapi this time banyak orang dalam bilik tu. And then dia tidur. Time tidur, dia pun nak tidur juga. Tapi bertumpuk-tumpuk tau. Semua bertindih-tindih? Tindih-tindih. Macam, saya tengok betul-betul macam, ini manusia ni. Tindih-tindih. Siapa ni semua tidur atas macam... tidur atas. And then sebab saya kecil lagi, time tu belum 10 tahun, stand 4 Saya pergilah tanya nenek saya, and then itu, siapa di dalam kamar itu kau numpuk-numpuk tidur ni? Macam tidurnya kan there's no such people kan katanya gitu kan. So, nenek saya tengok, so nenek saya dah tahu dah saya nampak something. So dia nampak jalan dah Mas Tara naik atas tidur dengan so I didn't know. So that's my journey of looking at this lah. Jadi saya waktu kecil always ada pengalaman dengan benda-benda ni. Memang kecil memang saya takut. Siapa tak takut kan? Macam jumpa orang yang kalau ni kau tak orang kenal tak betul ke tak betul. Yes. Of course itu juga waktu pertama kali saya tahu ruqyah tu apa. Sebab kadang-kadang berat benda macam ni, rasa macam kita pening atau apa. So ruqyah, and then tapi still benda tu ada. Masih ada. And then saya pergi ke, saya ingat lagi, saya pergi ke dengan teman baik saya, satu sekolah kita. Siapa? Adalah. Dia tengok mungkin. And okay. saya cukup cakap itu je. Dia teman baik kita tak ramai. Kan? Cerita je orang dia. So dia ajak pergi Podixon. Okay kan. Itu tak lama macam tu, kita itu dah kita dah, I think we were high school time tu. Tapi junior high school kan. So pergilah ke Podixon.
And then biasalah dia dekat polisi tu ada uncle dia, ada cousin dia, and anak uncle ini. So cousin ni 2 orang, dua orang dengan uncle dia, saya dengan dia. So buatlah embun api dekat pantai. And then you know what? Like what we doing now lah, kita cerita-cerita tentang Cerita-cerita hantu lah. Tak ada benda nama cerita hantu lah. Itu biasa. So buatlah cerita hantu. So salah satulah cerita dulu. Ni cerita seram ni. So saya ni macam dah ngantuk lah. Dah pukul 10 malam, saya tengok lah cerita-cerita. Saya tengok bawah. Dekat ini kalau kita shadow. Kan ada berapa orang tadi? So basically ada kau, ada member kita, ada uncle dia, cousin dia 2 orang. 5 orang kan? So ni kita keliling tengok api, berlima ni kan? Unggun api tu. Unggun api tu. Tiba-tiba ada 2 orang. Satu lagi macam jongkok yang tu. Satu lagi diri. Dekat unggun api ni? Unggun api sebelah saya. Dengan tengah sini saya, ini dia, ini dengan kawan saya sebelah. Dan saya tengok, saya tengok kiri, saya tengok kiri macam tak ada orang. Saya tengok uncle tu memang pun kebetulan tahu benda-benda ni juga. Dia tengok muka saya, dia tahu. Okay lah, mari kita masuk. Dia cakap lah. Mari kita masuk rumah. So saya like, okay, masuk rumah. So rumah, kita bilik masing-masing. Tapi sebab okay, saya tak cerita tentang ni ya. Saya tak cakap dia orang pun tentang ada 2 orang ni. So, tapi semua dah takut gara-gara cerita-cerita kita yang kongsikan tu lah. Itulah. So masuk bilik tu kipas tu tiba-tiba terlalu kuat tau. Macam laju sangat. Guess what? Kita tak pasang kipas tu kan. Tapi kipas tu on, tapi kipas tu laju. So otak kita fikir angin daripada dia kan kita sebelah pantai. Yes. Mungkin angin daripada pantai tu masuk. So kita macam okeylah. Ni angin ni tak payah on lah, dah kipas tak on, kipas dah bergerak macam ni kata macam tu. Tidur. Macam tu. Nanti something wrong ni, macam tu, something wrong. So semua takut, pergilah bilik uncle tu. Okeylah satu semua tidur dalam bilik uncle tu. Kipas dia pun gerak macam tu juga. Masih so juga. uncle tu pun fikir, uncle tu pun pelik. Kenapa kipas ni gerak sendiri ya? Okeylah tutup. Tak apalah, biar tingkap okey juga, tak payah bazir electricity. Tak salah saya tu rumah dia tau. Rumah dia atau rumah family house macam tu. Okey, tidurlah. And then my friends our friend tu dia tak boleh tidur, cousin tak boleh tidur, saya boleh tidur. The next morning, Tara short tidur sebab kata Tara short tidur sebab kata uncle tu benda tu kat sebelah Tara. So yang 2 orang tu was actually one of them was standing right. Jadi saya ni sorry kalau nak saya ceritakan, ni tempat tidur, katil. Saya paling hujung. Ni semua sebab takut, semua tidur satu katil lah. Kawan kita tu ni, and then cousin dia, uncle dia paling hujung. It's a big bed by the way. Tapi orang tu dekat sini tunggu sebelah saya macam ni. Sebelah saya. So uncle tu nampak, tapi uncle tu tak nak kejutkan saya. So uncle tu nampak macam dia kasih salam. So orang tu nampak tengok uncle tu, dia kata dia balas salam tu. So, dia balas salam tu. Dia balas salam tu, uncle tu pun saya rasa dia takut jugalah. So dia diam, dia tidur. And then the next day dia cerita lah, Tara ni ada apa-apa ke? Uncle tu tanya. Saya tak ada apa-apa. Saya tak bawa apa-apa. Saya tak amalkan ilmu, tak adalah apa ilmu apa pun tak ada. So basically I think from yang saya cerita daripada kecil the first one tu, tengok saya main game ke Jakarta, yang dia kata dia bawa kawan-kawan dia sendiri tidur bersama tu, and then dia bawa PD pun dia ikut juga. So orang yang sama? Sepertinya macam tu lah. Sepertinya macam tu. And then so that's when my childhood lah, sama-sama seperti banyak cerita, tapi that's the main ones that so basically since kau darjah 2, darjah 3 dah start, I mean 10 tahun, darjah 3, darjah 4 lah. Kan dah start. Tapi kau tak pernah cerita pun kat sekolah.
Aku tak nak cerita lah, orang pilih orang. Takkanlah pilih. Nanti Tapi sepatutnya ada lah cerita-cerita, tapi aku tak cerita lah. nanti Mr. Ong marah kan. Dah mendiam. Syarat Sri Petaling kan. Shout out Sri Petaling. SSP. SSP 1990 ya. 95. Kan? So basically, that's your pretty much childhood lah, in terms of how you have this particular ability to actually nampak benda-benda gini lah. I guess so. It's ability or it's not lah. Tapi itulah cerita. Tapi kau anggap benda ni sebagai satu kelebihan ataupun satu itulah. dugaan? Waktu pertama, when I started tu, never think of it as dugaan atau, tapi kerana mungkin saya terlalu kecil, and then like I said, ustaz yang ruqyah semua tu bilang ni, I think is terlalu berat istilahnya untuk Tara menanggung ini. So mulailah ruqyah time itu. Saya ingat lagi pergi ruqyah tu, tapi alhamdulillah memang dia suruh pergi benda tu, ustaz. Dia somehow pergi, tapi I think he came back. This is why I'm going to start again. So when I started being dah masuk, kita dah alam remaja dah selesai semua, kita mulai alam kerja kan. Kita were after college ya time tu. And then saya dalam bidang kreatif. Saya dalam bidang filman. Filem pertama saya, setelah saya selesai belajar, saya dapat tawaran itulah, kerja dekat di sound film lah. It's a Malaysian film by the way. Tuan nak kasih clue, the actress has a clothing brand now. Actors has clothing the brand. actress has a very popular clothing line lah. Okay. So jadi, and then that was her first film. Okay. And then itu syutingnya di Kota Baru, Kelantan. Okay. And then kita lama tahu di KB tu ada apa. It was a good experience lah ya. It was my first ever film. And then bukan film sekarang tu, pakai film. Oh, memang pakai Kalau edit tu potong. Yes. So I think itu pun adalah terakhir lah pakai benda 55. One of the the last batch lah pakai tu. Jarang pakai kan. And then one of those nights, jadi kita punya bilik tidur penginapan ya dengan shooting tu sama. Okay. Tapi our executive producer tu dia punya rumah, dia tempat rumah besar. So dia ada rumah yang dijadikan tempat shooting juga. So tempat shooting lain, and tempat kita tidur pun lain. Jadi dia it's a huge land. Tanah ni luas. Ada satu tempat untuk kita tidur semua, mandi semua. Basically rooms lah. Ya. Ada tempat untuk shooting. So jarak tu antara like 200 meters lah gitu ya. Right. Jadi salah satu malam tu, makeup artist saya fikir dia lagi tidur kat bilik kita. So saya nak balik. Time habis maghrib macam tu. Balik nak solat macam tu. Saya menuju ke bilik. Saya nampak dia tengah tidur tapi menghalang pintu masuk. Kata ni bang inilah tengah tidur. Okey. So saya patah balik ke tempat syuting. So cakap, saya nampak pula makeup artist tu kat tempat syuting tu. Saya dah nampak. Oh no. Saya tak terkejut sangat. Saya macam pelik ya. Abang tidur kat bilik. Mana tidur, sekarang syuting ni. Kata Tara, kata nak solat. Macam tu. Nak solat lah. Tapi tapi kau tengah tidur. Kau tengah tidur halang pintu. Kau tengah tidur halang pintu, macam kau dah masuk. Dah lah, kau tidur kan. Tidur ke tempat solat tu lagi. So aku macam ni tak nak kasih aku solat ke apa. Tapi tak apalah. So aku dia main back, orang tu tak ada. Okay. So I solat. Okay. Then I solat. Few nights after that, things has started lah. Dah mulailah benda-benda yang tak betul ni. So saya sayang sebab saya ada foto-foto tu, tapi saya tak tahu mana pergi. Mungkin ialah Allah ya, kerja Allah mungkin tu
tak perlulah kita ungkap lagi berkara-kara macam tu, sebab adalah foto-foto yang kita dulu tak ada kerja, ambil lah foto-foto kan, ambil lah foto gambar-gambar. gambar macam selfie time tu. So ada satu foto saya buat macam tu lah, macam dalam macam tengok menari-nari. Tapi dalam foto-foto tu semua ada asap all over my body. So macam efek lah kalau sekarang kita ada filter kan. Tapi tu tak ada filter. Itu Macam orang tengah vape lah. Ambil gambar. Yes. Bang, Oh, kapal terbang. tak selalu. Tu dia punya efek. Bunyi efek sih. Efek datang boleh jadi. Lepas tu keluarlah oleh asap semua kat foto. And then kawan saya dah cakap sejak Tara tidur sini, kita rasa macam something wrong lah, macam Macam ada benda tak kena. ada benda tak kena lah dengan tempat ni. Ketuk lama apalah Macam nak blame kau pula kan. saya pula macam tak apa. Sebab memang kita shooting, kita punya cast bertukar-tukar. So adalah beberapa pelakon, beberapa model, selalu macam dia orang kadang-kadang tak sempat balik hotel, dia akan tidur dekat kita memang kena situ selalu sebab kita nak kena cepat ke production. So one night saya tidur, salah satu pelakon tu balik lambat. Dia shooting lambat dan dia pergi keluarlah, dia boring, dia pergi keluar baru balik lambat. Dia nampak satu macam orang pakai serban putih, pakai baju putih. Duduk sebelah saya tidur tu. Oh. Tempat yang saya solat tu, saya solat, ni tempat saya solat, tempat tidur saya, katil ya. Katil saya sebelah tempat solat. Jadi katil saya, orang tu lagi duduk macam Hafiz duduk sekarang ni, depan saya. Tunggu saya macam tu. Kawan yang pelakon tu fikir saudara saya kat Kelantan ke apa ni. Dia cakap Assalamualaikum. Orang tu tak jawab. Tengok je pelakon tu. So, ni Pakcik Tara ke? Orang kata, Tara tidur ni, kata. Oh, masa tu kau tengah tidur? Tengah tidur. Aku tengah tidur. Oh. Tengah tidur. Aku tengah tidur, dia duduk macam duduk sebelah aku. Tapi pelakon tu masuk. Si Okey. pelakon ni masuk dalam bilik. Nampak, sorry kalau bikin lagi nak jelaskan lagi, bilik tu besar ya, by the way. So bilik tu ada banyak-banyak bilik. It's like a small apartment lah, macam ni. Ada banyak bilik lah. So bilik saya kebetulan memang masuk bilik saya. So nampaklah. So nampaklah si pakcik tu. So dia cakap, dia tengok dia pelakon tu, tapi dia tengok balik saya. So kata pelakon tu, Tara tidur ni, lena ni pakcik. Kalau nak minum ke saya ambilkan, kata. Pakcik diam aja. Oh, sorry pakcik ganggu, kata pelakon tu. So dia pergi bilik dia. Besok pagi, of course lah pakcik tu tak ada. So saya bangun lah. Saya bangun, dia tanya, semalam kau bawa pakcik kau datang sini ya? Pakcik mana pula ni? Saya cakap, saya mana ada saudara kat Kelantan ni? Aku darah Kelantan tak ada. Macam mana lah kau ni? Saya cakap. So dia macam, ada pakcik tau tadi malam dekat sini. Dia tengok je kau duduk sana. Then I knew, then flashback. Oh, maybe it's the same. The same person yang dekat PD tu. Allah alam ya. Allah alam. Jadi then dia ada selalu lah. Dia selalu ada macam then mulailah yang kawan-kawan pelakon tu cakap, jangan-jangan Tara pijak sesuatu yang ni diikut, kata kan. Allah alam juga lah, saya tak tahulah. Tapi kalau saya tanya muka dia macam mana, janggut putih, serban putih, pakai semua baju putih, macam orang tu. Tapi muka kurang lebih macam kau lah Tara. Oh, dia cakap macam tu. Macam tu. Oh ya ke? Okey, apalah. So dari shooting tu memang benda tu ada. Nak cakap dia pelindung, mungkin agama kita mungkin tak very sensitive to say ya. Tak tahulah dia pelindung ke tidak, tapi dia memang ada. Jadi saya nak ceritakan kenapa dia ada. Memang selalu ada. Saya shooting dekat satu lagi tempat di Melaka. Saya tak boleh reveal tempat tu ya. Filem yang sama? Lain. Oh, filem lain. Ya. Okey. Production lain. So kalau saya cerita ni mungkin banyak yang tahu sebab the cast tu
tahu cerita ni sangat. Sebab kejadian ni berlaku waktu keramaian, banyak orang time tu. Jadi rumah itu rumah tua di Melaka. And then sebelum tu orang tu cakap, kenapa ada orang tua ni selalu dengan Tara Oh, ada orang tegur. ada orang cakap, ada orang tua ni selalu dengan Tara ni. Apa nak syuting susah lah. Kata, sorry Tara, kita kena. So orang tua mana kau cakap ni? Because sorry semua, sebab ini jeda waktu ni Padat. Kelantan Melaka lain 2 months after. Oh, 2 months So after. saya selalu macam takkan selalu fikir dia ada selalu dengan saya every day. So basically apa yang jadi kat Kelantan tu, you just forget about it lah. Forget about it lah. Dia tak ada. Okay. And then Melaka, kata my friend, this one old man lah. This particular crew pula campur ada bangsa macam-macam bangsa situ ya. So I saw this one old man with you, Tara. Kata, is that your uncle lah? Kata, dah Orang Melaka pula. Orang Melaka pula. Saya tak ada saudara kat Melaka ni, tak ada uncle kat Melaka. Kata, yeah, but then it's wearing all white. So, then tapi dia it was funny. Itu lucu sebab dia cerita-cerita je dia mula takut. All white. Tara, is that a real person lah? Dia contoh. Saya cakap, Dia baru sedar. Macam, itu betul ke orang betul ke? Saya cakap, I don't know. Saya pun tak tahu lah. I don't know what you are talking about. Kata, jangan layan lah, saya bilang. Kalaupun itu, jangan layankan dia. Saya cakap macam tu. Ya udahlah kan. So back to saya cerita tadi yang keramaian itu kan. So malam keramaian itu adalah satu scene yang scene di mana ada satu stage kecil. Dia macam bar ya. And then tempat tu 2 tingkat. Jadi tingkat atas, lantai di atas itu boleh lihat ke bawah. Okay. So macam balcony boleh lihat bawah. You can see the stage, you can see the people, you can see the crew Tapi the shot is all obviously in front of the crew So dan di atas ada satu bilik kecil, tuan director di situ. So tuan director akan kasih all the arahan dari kamar daripada bilik tu lah. It's like a control room lah. Control room. Okay. Somehow I think our mic wasn't working. Kita punya mic tak fungsi dengan baik. So dia akan jerit lah. Itu pun kelakar juga sebab kadang-kadang macam tu. Apa? So dia lah garang orang tu. Kau tak dengar kau aku cakap apa kata? Dengar. Tak apa. So kita macam, so every time kita kena bersiaga lah dengan suara dia. And then kita tahu dia punya suara apa So ni ramai-ramai ni. Okay. The scene, ada crowd, tak banyak lah, macam dalam 5 orang macam tu, 8-10 orang macam tu. Penyanyi, kita dalam crew So, biasa semua orang tahu kalau nak start shooting, action Action. Okay, action Action, kata director. So geraklah, nyanyilah, orang tu nari-nari, kata menyanyi, minum-minum. So saya then cut. Dengar cut. Dengar suara arahan dia. Cut. Tu cut lah. Lama macam tu. So saya sebab saya assistant dia. Kata, kenapa korang semua stop ni? Director keluar dari bilik dia. Kenapa korang stop? Dah cakap cut tadi. Takut nanti kena marah pula, saya cakap tu. Bila masa aku cakap cut? So then semua tengok aku. Sebab dia fikir kau yang cakap. Aku cakap tak, orang tua tu pula. Alamak. So saya cakap, tak ada kena-mengena ni. Orang tua tu. Suara semua tak, tapi suara tuan director tu. Suara sama lah. Si director tu sama. So cut. So saya cakap tadi cakap cut tau. Cik cakap cut. So dia terdiam. Tak ada, saya tak cakap. Okay, buat lagi. 2 kali buat. Cut. Second time. Action second time action second time. Tiba-tiba bunyi cut. Cut. Kita cut lah. So semua stop lah. Stop lah. Berhenti semua. Datang tu director. Tanya lagi. Kan saya dah cakap, bila masa saya cakap cut, keep on rolling. I said keep on rolling. No, you said cut. So saya cakap semua orang, betul tak? Dah mulai malam, kita dah mulai, sebab time tu dah pukul 11 malam tau. Ya, semua dah mengamuk lah. Penat lagi. Kita pun tak boleh tahan dia punya karakter. So, orang tu macam, tak, I said cut. No, I said keep on rolling. Okay, this is not good. Cakap, okay. Then kita bincang.
cakap ni ada sesuatu dalam rumah ni, kata baik-baik. So mulailah semua berlawak. Okay, sesiapa yang penghuni rumah ni, tolong saya nak balik rumah nak tidur. Satu scene je saya nak shoot ni, kata macam tu kan. So mulailah ulang balik. Okay, smooth. Oh, the third time okay. Third time okay. Okay. So then that went okay. The shooting went okay. Tapi again orang tu, kru tu nampak The same crew. the same Nampak. people. Ini pelakon-pelakon nampak ada that thing with me lah. So this pakcik tua ni lah. Pakcik tu betul lah. Ha. And then tapi setelah saya balik, jadi untuk pengetahuan Hafiz tahulah ya, saya tinggal dekat Jakarta. So setelah saya balik Jakarta, benda tu saya tak rasa pun dia ada dengan saya. Sebab saya buat freelance ya. Jadi waktu tu saya dekat Jakarta, saya tolong saya jaga nenek kakek saya, grandfather dengan Atuk. atuk dengan Susah now. Kakek, atuk. Atuk dengan nenek lah. Atuk dengan nenek saya dekat Jakarta. Saya sampai mereka meninggal. Saya jaga mereka. Saya tak rasa pun dia dekat dengan saya. Until, jadi kalau nak until sebab keluarga saya, kebanyakan kita ni in hospitality line. Ibu saya run a hotel. Uncle saya pun ada villa dekat Bali. Okay. Ada. Satu hari, sebab jadi darah kita memang naturally suka benda hospitality. Memang kita all this customer service, whatever lah. Hotel. Hotel. Okay. And then one day kita my uncle cakap yang Bali ni kita buat kita buka cabang baru lah dekat cawangan baru dekat Jawa Timur. So this villa nak expand. Ada villa ya dekat Jawa Timur. Mind you, kita tak ada saudara dekat Jawa Timur kita keluarga Jawa Tengah. Kita dari Jawa Tengah. My grandfather is from Solo, my grandma is Jogja. So saya tak ada saudara dekat Jawa Timur. Again, saya tak boleh disclose Jawa Timur mana ni ya, kejadiannya. And then so kita buat rumah tu cantik lah. Villa tu cantik kat Jawa Timur. Quite popular mungkin sebab tempat tu tak ada banyak villa. And then popular dengan turis. So alhamdulillah it creates menciptakan sesuatu untuk orang luar. Untuk pengetahuan semua, Indonesia paling terkenal Bali, Jakarta, Jawa Timur kurang. So makanya salah satu sebabnya kita nak buat situ, buat something new lah. So datanglah turis Australia, turis Amerika, semua tinggal situ. Turis Amerika tu yang kejadiannya. So rumah tu ternyata kita tak tahu tanah dulu tu tanah kuburan. Oh, tapak dia. Tak tahu. Tanah tu kita tak tahu. Tapi dah obviously Badan sudah keluarkan, orang yang punya tanah tu tak tahu nak buat apa dengan tanah ni, dijual lah. So yes, you can say it is cheaper price lah. So makanya mungkin uncle saya again is a opportunity kita buat villa sini lah. So buatlah villa tu dekat situ. And then so one of the first tetamu kita ada tu orang Amerika. Jadi kalau kita ada tamu kat situ, the whole house villa tu untuk tamu tu lah. Bilik. So si yang orang Amerika ni kita juga ada helpers yang akan bantu villa tu. Ada cleaner, ada tukang masak lah, semua ada ya. Jadi dia fikir cleaner tu akan tinggal dengan dia. Padahal tak. Cleaner tu akan datang siang, clean, the rest of the house is all yours. Untuk malam tu, so dia tak tidur sana lah. Basically dia datang 9 to 5 lah, lebih kurang. yes. Okay. Tapi according to them, ada satu orang pakai baju kebaya selalu kat situ. Malam. Siang, jadi kita tak ada, dia ada. So dia tak pernah fikir yang ini bukannya staff kita. Tapi dia selalu terfikir, kenapa staff ni macam... Jadi satu malam tu, staff dia tak nak tunjuk muka dia tau. So staff ini ya. Staff.
staff ini tak nak tunjuk muka dia, tapi pakai baju kebaya merah. Ha. Kata orang bule ni, kata orang American ni pakai baju kebaya. Saya nampak, hello, okey ke sini apa. So satu hari dia nak privacy lah mereka, sebab ni newlywed couple. And then dia nampak macam seolah dia tak ada muka, dia tengok macam tu. So isteri dia terkejut lah. Dia tak ada muka. Kata, no, this is their staff. Ini staff mereka. Staff villa tu lah. Sebab one thing I guess orang Western ni tak terfikir lah macam tentang hantu ke sana. So macam, and then when dia toleh balik nak panggil si waitress ni, staff tu hilang. So dia dah mulai macam, who was with us all this night stuff. Jadi setiap malam tu that girl tu selalu ada bersih-bersih dapur, meremang dulu rumah aku bersih ni. dekat rumah, masuk bilik dia juga, tapi tak nak tunjuk muka dia kat dia. Dia buat hal dia lah. Buat hal dia. Tapi je. dia rapi, kalau dia belakang rapi, dan macam rambut rapi, kebaya merah semua. So si yang tamu tu tak tahulah yang ternyata dia ni not our staff. So datanglah saya tanya, sorry Tara, is this one of your Staff. your staff, is she ada cacat ke kat muka dia? Cacat? I said, staff? Sorry sir, what you talk? Masa tu kau kat mana? Kau dekat? Aku memang kalau biasa satu kita prinsipnya, kita akan datang pagi je. Okay. So pagi, siang, asking if they okay or not, because things are okay. Then kebetulan waktu tu saya ada situ petang sebab dia nak check out dah. Okay. So dia cakap, this one staff bagus ya, setiap malam ada dekat bawah dia datang, tapi dia tak nak tunjuk muka dia. So saya cakap, kita tak ada staff Kerja malam. perempuan kerja malam, and then tamu semua is on your own. I mean like you're free to do with this is macam your rumah sendirilah. Tak ada, dia bersihkan bilik kita, dia bersihkan kita punya bilik mandi. Semua dia buat. Dapur. And then saya cakap, I'm sorry sir, that's not our staff. So kita hampir macam lapor polis lah. Yalah, takut. Sebab ni siapa malam-malam masuk. Tapi bila cakap dengan orang Jawa, orang kampung tu lah. Sebab tu dekat kampung ya rumah tu. Orang tu terkejut. Dia pakai baju kebaya ya, Mas. Ya Allah, kata itu kayaknya bukannya orang, Mas, gitu. Saya tak cakap, aku tak cakap lah dekat si guest kita tu. Saya cakap, okay, thank you, I will convey your message lah, message to that to her lah, gitu kan. So pergi, and then so ternyata dah bermula lah kejadian tu. Dan saya ada foto ya, nanti saya akan share dengan nanti ada foto villa tu ya. Sebab that's not only the only being. Yes, that itu bukan entiti yang satu-satunya dekat rumah itu. Ada banyak. So ada satu lagi pun katanya laki-laki yang suka ni agak annoying sebab dia suka ikut orang. Dia follow. Ada sekali tu sebab villa tu dua tingkat ya. So dia follow, dia ikut naik tangga, tengok belakang, tak ada. Tengok bawah, ada pula. Macam cik semua pula dia. Ikut kejap ada, kejap tak ada. So and then tapi saya cakap, saya punya pakcik, saya uncle cakap tempat ni saya rasa tak elok ni. Sebab dah macam-macam kejadian, dan tahu kenapa our last tamu sebab kita tempat tu kita dah close down. Sebab kebetulan COVID. Okay. Baru lagi lah ni. Yes. Baru lagi lah. So the last guest kita ada, mungkin dia tarik dengan makhluk-makhluk ini. Kebetulan dia Satanist. Yang guest Amerika tu, yang baru kahwin tu? Guest Amerika yang baru kahwin tu? Ini satu lagi. Satu lagi. Ini tamu lain. Okay. Yang datang ke tempat kita, sewa tempat kita. Right. Tapi mungkin dia tahu tempat ni ada orang yang tak baik. So dia pun Satanist. Dia buat bilik dia
untuk memuja benda tu. Oh. So saya rasa then itu memang satu kampung tak suka, cakap ke kita, ini kita tak boleh ada tamu macam ni. Ini menggalakkan benda tu. Tapi tetamu tu lokal ataupun dia orang luar lah, orang luar. Okey. orang putih lah. Orang putih lah. Pakistan. Okey. So saya pun cakap baik-baik dengan dia. Saya in a way kita harus menghormati lah kan dia punya percayaan. I'm not sure what you're doing, saya kata, tapi orang kampung tak suka sebab dia tahu awak ada pentagram. So dah macam memuja lah. So dia kata, yes, I'm actually welcoming this. I want to see. Kata, I'm afraid. I'm so sorry sir. But then dia kata, okay tak apa. Dia pun cuba nasib sebetulnya. Oh, so basically dia memang duduk situ memang nak memuja. Dia nak tengok lah. Dia nak tengok. Sebab dia dah tahu dah orang tu. Kebetulan mungkin dia ada mujizat juga boleh tengok benda tu. So, sejak itu kita tutup. Nak jadikan lagi, orang tu ada. Yang pakcik tu. Dia cakap macam suruh. So, dia macam defending lah. Defending lah in a way. Yeah. So, yeah. Okay, talking about this pakcik, because I've been hearing about this pakcik since daripada kau zaman muda. Sampailah kau pergi ke PD, kau pergi ke set perkembaran pakcik ni je yang ada daripada Kelantan, Melaka. Now, 2024, is this pakcik still around? Aku yang cuak. Allahualam, tapi baru-baru ni saya rasakan dia ada. Mungkin dia ada, tapi saya sekali lagi benda ni saya tak bangga ada benda macam ni. Saya tak tahu apa sebab dia ada. Tapi saya rasa kalau dia ada pun sedih juga. Sebab kadang-kadang kalau kita down benda ni kita tak boleh berteman sebetulnya. Ya. Tapi kalau kita down tu somehow rather dia boleh macam menemani kita kan. Tapi there's one time I forgot to tell you. There's one time dia lah I think him. Waktu saya college. Ini agak kelakar sikit, ada dua cerita saya nak cerita untuk college ni yang ada dengan dia ini. So saya lagi buat saya punya tugas, saya punya assignment dekat living room. Zaman tu adalah belum ada WhatsApp. Ada WhatsApp tapi kita pakai Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Time tu Messenger ada. So saya tengah chat dengan kawan saya tengah kerja dengan sekali. Dan tiba-tiba time maghrib. So memang ada ada indication azan lah daripada komputer saya. Tapi saya punya mulut pula saya cakap, oh dah azan. Sekejap. Tunggu juga. Saya cakap after saya habiskan tugas saya ni. Saya sambung. Tiba-tiba ada orang mengaji sebelah saya. Kuat. Padahal saya tak ada. Sekali lagi waktu tu kawan-kawan saya tak ada. Saya seorang kat dalam bilik tu. Kau seorang je dalam bilik? Dalam bilik tu. Tak ada orang sebelah saya. Tapi orang tu mengaji kuat sebelah saya. Baca ayat kursi. And then waktu dia baca tu ayat Quran tu. Saya ingat dia baca ayat kursi dan baca ayat yang lain. Saya tengoklah macam. Saya pun sekali lagi saya tak terfikir yang It's him. Saya fikir macam dari komputer saya lah terbuka YouTube. Ayat-ayat Quran semua. Saya tengok, no, it's my assignment, Microsoft Word. Dengan the azan tu saya stop, saya tahu. Dengan Yahoo Messenger. Saya tengok kanan, saya macam rasa macam ada orang. Then tiba dia dia macam baca Al-Quran. And then langsung laptop saya mati sendiri. Lampu saya mati semua. Dan saya cakap, okay. Saya cakap, saya solat sekarang. Dia suruh saya solat. Okay, saya solat sekarang. Bila saya solat, lampu tu on sendiri, komputer saya on sendiri. And then tu satu. Tapi benda tu pun, saya rasa dia mungkin suka dekat situ, dekat tempat saya tu. Jadi kawan-kawan saya pun kadang-kadang sedar yang bilik mandi ada orang kena pakai, padahal kita semua tak pakai. Tengah shower buka sendiri. Benda-benda yang actually kind of you guys will always hear this kind of stories lah. So I can assist him. Tapi kau pernah tengok tak muka dia?
As in, have you seen him like face to face? Probably. Kalau saya tak pernah jumpa dia. Tak pernah face to face dia. Tak pernah nampak dia lah. Tapi saya percaya tidak, kerana sebab kalau tadi saya cerita daripada awal kecil sampai tu, kan setiap orang saya jumpa lain-lain kan, Yeah. and setiap orang lain-lain tu menceritakan orang yang sama, rupa yang sama kan. Yeah. So saya rasa it's the same thing lah. It's the same tip, it's the same person lah. Tapi saya tak pernah jumpa dia out of, And dia pun macam tak ada lah macam, I don't know, probably like talk to you ke apa, tak ada lah. I mean ya, kalau macam dengar orang mengaji di sebelah kanan dah okey. Tapi kalau macam dia bercakap Tara pergi semayang ke, Tara tak ada. Tapi indication macam saya tahu lah, macam saya cakap tadi saya kena solat. Tapi yang saya cakap yang kelakar tu, jadi kawan saya ni, I think you know him also. Is a college mate of mine. Saya so saya tahu lah benda tu dah masih his back in a way. So saya tukar bilik. This is another night sorry. Ini malam yang salah satu malam saya belajar lagi. Saya belajar dekat tempat bilik saya, kawan saya. Tempat kawan saya ni ada jendela di tengah ya, tingkap yang menghadap luar. Rumah kita mungkin tingkat 4th floor I think, 4th, 5th floor. So memang tak ada apa-apa bawah tu. One night he came back. Sorry maaf, dia mabuk, kawan saya ni. Balik mabuk. Tara kata, makanlah jom, kata. Sibuk ni, saya lagi Simon. dan Simon kata, makanlah, kata. Ada kepala terbang di luar tu. Saya cakap tu. Aduh, ya. Saya cakap, Aku said, no. Apa talking about kan? Tu. Udahlah, dia lagi mabuk, langsung tidur. Besoknya, jadi saya punya, I didn't sleep by the way. Simon, I just surprised myself. I can sleep. I don't sleep. I just watch Simon all the whole night. Satu malam saya buat kerja aja. Sorry. And then the next morning, roommate saya sebelah bilik saya keluar. Hey guys, do you saw a flying head last night? No? Flying in front of me. Dan kawan saya yang baru banget. Kan gua dah bilang ada kepala terbang di luar. Yang si mabuk tu juga. Si mabuk. So tempat tu, maksud saya tu, kalau ada benda ni, dia akan mengundang pula dia punya being, sebab dia mungkin macam kita lah, macam mungkin ada social network kan, so tahu Allah alam kan. In fact macam yang saya balik cerita tadi kita kat Podixon tu kan, kan kita cerita tentang dia. Yes. So dia mungkin penasaran, curious kan. Dia tentang kita, so mungkin dia tengah jalan, like I said, dia around. The guys next to you pun tengah Pelutak kau. Kau jangan macam-macam Tara. dia tak ada apa-apa. Dia dekat dia atas, sebab dia curious lah. Dia penasaran apa dia cerita betul. Kata kadang macam kita juga, dia cerita tentang kita nak dengar apa. But apparently dia enjoying a free show lah. Ya, dia enjoy free show. Jangan marah. tapi itulah kalau benda-benda ni. So sampai sekarang kau masih boleh nampak lagi? Saya because some certain people macam kita ada penonton-penonton kita, ada some certain caller dia ada some sort of gambaran yang akan berlaku, gambaran some certain flashback or some certain things yang akan macam akan berlaku kan. Some certain people yang diorang akan tahu benda ni tengah berlaku. Ada juga. What about you? Kau daripada kelompok yang mana? Kelompok yang kau dah tahu apa benda yang berlaku sebelum ni, ataupun you are the type yang you can somewhat see the gambaran yang akan berlaku? Yes sih. Probably like few seconds more. I don't know. Yes sih, boleh lah. Tapi I don't want to disclose to the public. Tapi I guess so. Masih lah. Tapi kalau again ini semua gerakan Allah ya. I'm not saying I'm pious bukan saya beriman ke apa. Tapi saya percaya kalau apa kejadian itu ada Allah punya gerakan, Allah punya petunjuk. Apapun yang kita dapat, macam yang Hafiz tadi cakap, itu Allah yang kasih kita. Kalau Allah block kita, tak nampak lah. So alhamdulillah kalau Allah kasih those things untuk guide kita. Itulah saya cakap macam
when you are down and down, Allah akan guide kita dengan tunjuk those parallels yang tadi lah, yang Hafiz cakap tadi, boleh nampak ke depan, boleh nampak belakang, itu Allah punya kerja. Saya tak percaya yang kita yang boleh buat tu. Yalah. Sebab I'm not saying that bagusnya bagus, no, I'm not saying I believe that bersama kita Muslim, alhamdulillah. So saya percaya Allah yang kasih kita macam tu, itu mukjizat Allah kasih tu. Tapi kalau Allah tak kasih, dia still tak bagi lah. tak bagi. Kita bukan dukun, Kan? Dukun lain. Dukun ada nampak pakai teropong. sorry ya Dukun pakai teropong. Kan? yang tu yang pakai mesin betul. Itu lagi aku tak faham itu. Dia boleh pakai machine gun. I don't know lah. So itulah, so macam saya rasa itu kerja Allah. Kalau nampak kalau Allah tak kasih. Kan. Okay, before kita akhirkan kita punya rancangan podcast pada malam ni, I got a question because macam masa you dah datang sini, you had this particular thing in mind saying that macam hari ni aku akan record di studio. Kan? Tiba-tiba kena datang rumah kan, kita kena record dekat kawasan rumah. And I've already told you, aku dah bagi tahu kenapa kita tak pergi ke studio. Okay, so guys, macam ni cerita dia. Okay, ini saya nak bagi tahulah kepada penonton-penonton the segment sebelum ni, you guys tahu yang saya pernah keluar daripada kawasan rumah ni and pergi menyewa satu studio dekat kawasan The Night Alam ni juga. Okay, tapi saya buat live show dekat situ probably like dalam 2-3 minggu, but then I just feel something wrong. Tu 3 minggu je 2-3 minggu je. And I just feel something wrong. Ada satu benda yang tak kena dekat situ, because kita as a human being, bila kita masuk rumah ataupun kita masuk satu tempat, satu pejabat, the moment you feel vibe tu tak betul, you feel the negative vibe, you just feel macam alamak ni tak boleh. Kan? Sampai to the point aku kena bawa the whole family tau. I have to bring the whole family, which is my wife, my 4 kids. Yes. Bawa pergi ke sana. Terus? Aku buat live dekat atas, diorang dekat bawah lepak tengok TV whatever. Okay. The kemuncak dia, okay. So for instance kat sini dinding dinding dia ada lubang dekat dinding tau. Okay. Lubang tu macam ada tingkap lah lubang kan. Okay. So lubang tu boleh ngam-ngam slot in frame. Okay. Ada satu frame gambar yang bentuk 4 segi tepat ni, you boleh ngam-ngam slot in. So the moment you slot in that particular frame tu takkan jatuh. It will never jatuh unless someone tarik. Okay. So there's one particular day, masa tu aku tengah buat live dekat atas, my wife dekat bawah tengah buat dia punya marking budak student dia punya assignment, ada tengah buat marking. My kids tengok TV. Aku tengah buat live kat atas and out of nowhere this particular frame jatuh. So that was the last day aku kat sana. Dan aku cakap kat wife, okay, you know what? Aku rasa aku tak nak buat studio kat sini. I rather pull back semua aku punya staff balik rumah. Kita buat daripada rumah. So jadi itulah guys, itulah cerita dia kenapa sekarang ni kalau you guys tengok studio The Segment, kita berbalik pada yang asal buat dekat rumah disebabkan benda ni. Tapi macam kau cakap kan tadi, aku terdengar apa benda yang kau cakap. Masa tu macam kau ada bagi tahu macam I knew it. Kau cakap I knew it, maknanya aku dah agak. Which is kau tak tahu yang aku ada menyewa kat sana pun. So mungkin kau nak ulas sikit. Apa benda yang kau agak tu sebenarnya kan? Aku nak tahu actually. Kalau ustaz saya cerita satu, I think Ustaz Hafiz pun tahu kan, macam kalau kita pergi tempat baru, bersih-bersih tu wajib. Doa selamat tu wajib. Betul. Did you do it? No. Yes, itu dia key element. Tanyalah Ustaz mana pun. Rumah tu dah lama terbiar. Tapi rumah tu tak lama terbiar. Tapi dia cepat dapat. Kalau that's why kalau bilik-bilik kosong, tempatilah sebentar solat ke, apa tu, ask someone to be there ke. Right. Okay, kami baik. Okay, yang tu kita tak sempat buat. Tak sempat buat. Okay, basically kita bersih-bersih. Tapi memang tempat tu ada. Tempat tu memang dia punya tempat. Memang dia punya tempat. You can see. I mean, tempat tu punya tempat dia. Tapi dia, kalau you flashback your video, mungkin ada orang yang boleh nampak, dia akan mungkin boleh baca, mungkin komen anda. Ada. Aku ada dapat tahu some certain komen yang masa aku buat live dekat studio baru, dia nampak, dia kata dekat belakang. Which is secara jujur Tara, aku ni skeptical in terms of that. Bagus. Because memang harusnya contoh. Selalunya orang nampak selalu real life macam ni. But I became spectacle pula. Spectacle
Aku pakai sebenarnya. aku jadi skeptical bila orang cakap yang dia boleh nampak melalui lens ataupun melalui kaca Yes, TV. yes. Benda tu aku macam skeptical sikit. macam But mana lah. is it true? Sebab bukan itu saya cakap, balik lagi kepada Allah. Kalau Allah tak buka cendera kita yang ketiga tu, takkan nampak. Tapi mungkin certain people lebih nampak. Because ada Ada juga. certain episodes yang Hafiz buat tu ada dalam tu. Ada lah. Because you mengajak, like I said, Yalah, kita mencerita pasal dia. ceritakan tentang dia. Ha. Benda tu ada. Sama ada dia kacau atau tak lah. Ha? Sama ada dia kacau atau tak. Yang kacau-kacau ni sebab okay, ni merinding sikit. Sebab yang kacau-kacau ni kita cerita tentang iblis pula, jin-jin ni. Ha. Okay, iblis, jin ni macam-macam. I'm not expert on that. Tapi as we know, ada yang jahat. Yes, ada yang jahat. Yep. Yang jahat ni yang kita malas ni. Yang akan annoying kan. Yang jahat ni yang orang buatkan kita lupa diri ataupun menggunakan jahat-jahat ni untuk menggunakan kepada orang. Atau sometimes, maaf ya, kadang-kadang kita doa pun salah doa. Mengundang dia. Macam tu. Makanya kita harus ada ustaz, ada panduan, ada ustazah yang memandukan kita. Quran balik lagi. Sebab kadang-kadang kita salah doa. Benda tu, ikut. Kan? So I think yes, there is. Tapi please continue. We all want to watch. Don't be afraid. Jangan takut dengan tu. Kita jangan takut. Takut tu mungkin tidak lah. Tapi dia more pada macam seram-seram. tak, kata ni kan. mengganggu kan. Rasanya more Dia macam How about your mengganggu. kids? My kids so far diorang tak ada nampak apa-apa. Tapi yang the youngest one kadang-kadang kan, sebab dia baru pandai cakap kan. Yang youngest one umur dia dalam 2 tahun gitu. Okay. Dia baru pandai cakap, Yeah. out of nowhere macam, Baba, hantu. So I don't know whether is it true or is it not true. Tak, kadang kita tengok juga. Dan macam aku ni pula kadang-kadang cari penyakit. Cari penyakit bukan macam memanggil, tidak. Tapi aku kadang-kadang suka tengok cerita hantu kat rumah. Kan, kita buka movie cerita hantu kan. Our mind, like kalau kita tengok benda tu, kononnya ada. Macam pada itu kerja dia juga. Dia play with our mind. Macam wife aku tak boleh kalau aku pasang cerita hantu, kalau tengok cerita hantu nanti pukul 3 pagi dia nak pergi kencing apa dia kata, bangun. Dia suruh ajak kan. Minum. Air kita nampak magic baru sampai. Magic sampai. Dia bukannya dikasih Nasib baik aku. Kan, alhamdulillah, terima kasih. Kau tengok tetamu yang serve aku. Bismillahirrahmanirrahim. So itulah bila aku fikir-fikir kan, kenapa aku buat the segment, kenapa aku buat cerita hantu because I'm a horror buff. Okay. Aku suka tengok cerita tapi penakut ni. Okay. Kau nak cakap aku takut. Kau cakap ada duduk sebelah aku ni pun. Tapi kau nampak muka dia macam mana tak? Can you see how Dia kecil. kecil. Menakutkan tak dia? Tak tahu, kita nak tengok juga. Tapi adalah. Masih adalah. Kau dulu ada suka main dengan benda. What was your favorite toy dulu? Mask. Mask. Oh, that yang Yep. vehicle. Mask dia macam Transformer tu lah. Dia. Itu Mask. That one satu Star Wars. You have a friend ke waktu kecil ke? Yang kau main-main. Macam kau rasa tu invisible friend ke apa? Not that I'm aware of lah. Tak pernah siapa-siapa yang bagi tahu aku sama ada aku ada invisible friend ataupun kawan masa kecil. Kawan yang teman yang main dengan aku. So far aku Macam tak pernah dicerita. Macam kalau kau sendiri tu kau suka main dengan orang, macam kau buat kawan macam tak wujud lah. Tapi Tak. Kalau macam dulu masa kecil-kecil, macam masa let's say aku ingat lah some certain very vague memories. Probably umur aku dalam 4-5 tahun macam tu. Aku suka main seorang-seorang. Yelah, aku adik-beradik 3 orang. Kakak aku 2 orang. That's right. Which is jarak umur aku dengan kakak aku yang second ni jauh about 10 years. Kan? So far. So, diorang dah besar. Diorang umur dah 15 tahun, aku baru 5 tahun. Kau faham tak? Jadi diorang dah ada. So, basically aku makan main seorang-seorang lah kat rumah. That's why I ask you. Aku main seorang-seorang. So, berangan lah. Kita berangan, main lawan-lawan. He was from that. He was from that time. Bapak dia. Lama je. Ui, meremang bulu roma aku ni. Tapi kita kalau orang selalu cakap jangan berteman ya, betul juga sebab jangan terlalu taksub. They don't know anything by the way.
They like us. When you said they don't know anything, Sebab kadang-kadang saya nak cerita dulu kan, kalau mungkin kawan-kawan sana selalu kan suka main, kalau kat sekolah kan kita suka main, I don't know zaman sekarang tak main apa, Spirit of the Coin. zaman sekarang kadang-kadang ada lah aku dengar benda ni kan. For you know, kalau yang tak tahu Spirit of the Coin tu apa, kita ambil coin, taruh, kita akan buat macam Board lah. board kan. Kalau tu Ouija board Ouija board, ya. Tapi ni macam kita tulis kan, something. Tulis ada yes, no, home. Yes. Lepas tu A sampai Z, 1 sampai 0. Coin, bla bla bla. Itu syirik ya. Ya. Buat Tapi as you know, kita kecil curious, penasaran, so main itu. So adalah kawan yang suka predict, suka tanya benda-benda macam bila saya mati ya, macam tu. Okay. Tapi dia kan langsung menakutkan kita juga kan. This is where betul kata para ustaz semua, jangan berkawan dengan mereka sebab dia akan mengganggu jiwa kita. So orang tu dia cakap, terus dia tunjuklah benda tu bergerak sendiri ya. Dan sendiri umur dia segini ni, you gonna die umur sekian-sekian. So orang tu panik daripada time itu sampailah sekarang. So cakap, don't believe that thing. Yalah. Because itu kan Itu permainan dia kan. permainan dia. Sebab yalah macam kita dalam Islam pun ialah hidup mati ni rahsia Allah. Ya. Kita takkan tahu. Itu memang rahsia dia. Tapi percaya yang mereka ada lah. Sebab Allah ciptakan makhluk macam-macam ya. Sorry kalau cerita saya tak seram-seram sebab saya mencerita ni more to personal. Sebab saya rasa yang seram-seram ada, tapi saya satunya saya tak suka tengok yang senyum. I have a thing. Kalau benda tu senyum aja, mungkin Syafiq tahulah saya cerita dia. Syafiq, Apek, episod kedua. Saya paling benci setan yang senyum. Saya tak suka. Saya tak suka. Saya pernah nampak tu kat Jogja. Cuba cerita sikit sebelum kita call it a day. Kalau dia. Jadi kalau di Jogja, saya lagi jalan-jalan dengan kawan-kawan. And then benda tu is a short thing. Once again, this is a short story. Benda tu muncul lah dekat belakang pura ya, tempat-tempat sembahyang orang Buddha situ. Dia nampak saya jalan, tapi dia senyum macam ni. Dia senyum, dia lepas belakang saya. Saya macam, Allahuakbar. Boleh tak jangan senyum? Saya cakap. Because I don't know why. What's the purpose pun kau senyum kan? I don't know. Being friendly as this. Janganlah nak being friendly. Dia nak kawan. So, tapi janganlah senyum macam tu. Kan? Can you know being freaky like that? Kan? Itulah salah. Itu dekat Jogja. Itulah. Ini guys, Tara Amandia Putra. Sahabat saya daripada tahun 90-an. Kita bersekolah sama-sama darjah 1 sampai darjah 3, darjah 4. Saya pindah sekolah. Dan sepatutnya bila nak masuk ke sekolah menengah ataupun nak masuk form 4, sepatutnya saya kena pindah balik ke PJ untuk sekolah dekat Samad. By right. Masuk Samad, tapi tiba-tiba dapat offer letter kononnya dapat masuk sekolah teknik kan. So kita jalan lagi. Kena hebat lagi kita lah. Okey, Tara, ada apa-apa pesanan tak untuk kita punya penonton? Keep on supporting Hafiz dengan the segment, dengan apa pun itu. Saya bangga dengan Hafiz sebetulnya. Janganlah macam tu. Alhamdulillah dengan semua rezeki yang Allah kasih pada Hafiz dengan penonton semua. And very supportive crowd ya. You guys are very supportive. And then jujur saya selalu tak sempat nak tengok semua episod. Aku ada 700 episod sekarang. 700 episod. Allahuakbar. Dah baca sinetron ke tu? Tapi saya dengar ada projek-projek akan datang ya. Ada. So basically itu masih dalam perbincangan lagi, tapi aku tak nak disclose sekarang. Kita tak nak disclose. But you heard lah. So kita akan cubalah. Saya rasa once again I hope and then believe in Allah always, because saya rasa balik lagi ke penuhan saya pun belajar. Walaupun benda tu ada di sini, saya he's here. So okay. Alright, itu dia guys, Tara Amandia Putra. Okay, saya rasa itu saja guys untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode dalam Mana Suka Podcast. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. InsyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Salam. Best, ceritanya best. Tapi cerita yang tak best tu kau sebelahnya juga kau orang. Dia
Dia kawan kau waktu kau kecil. Ha? Waktu kawan kau Masa kecil-kecil. Serem Buat 1 jam juga. 1 jam eh? Hmm.